Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak share satu benda kereta saya senang start waktu panas. Okey, kejap Selepas melakukan operasi cuci radiator, tunggu dulu. Cabut kunci. Nak dijadikan cerita, kereta ni baru lepas trade day di Todak. Alamak, kunci dalam Todak Motorsport kemarin. Tu saya buang keladak-keladak dia, ada sikit je tinggal. Alhamdulillah. Tadi senang start, kita tengok sekarang senang start. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali crank. Dapat enjin teruk, sekarang saya boleh sekali crank je. Cuci sistem penyejukan ataupun sistem radiator, okey pula. Tapi tak lupa jugalah, kemarin saya dah buat, saya selalu lenjan kereta ni, jadi insyaAllah carbon tak build up langsung. Walaupun saya pakai RON 95 Shell, RON paling teruk sekali kan berbanding Petronas. So ada kawan saya mengatakan berlendir dia punya fuel pump kalau guna Petronas Shell ni. Tapi nak buat macam mana, dah ni dah stesen minyak paling dekat kat rumah saya. Tapi saya trade kereta ni kena selalu lenjan, tak boleh bawa biasa-biasa. Lenjan tu maksudnya bukan lenjan tekan all out setiap masa. Maknanya nampak G2 saya kadang-kadang saya tarik, itulah lenjan maksud saya. Terus sekali-sekala turun trade day. Dan sekarang ni saya semalam dah flash out. Saya akan biarkan seminggu sebab saya tuang ada satu Preston anti-oxidation liquid anti-rust. Nak tengok macam mana, seminggu ke 2 minggu ke. Jadi seorang rakan saya tengah mencari chassis RX. Ini nama dia Jai. Dia memang kaki drift, champion drift daripada tahun 2005 dulu. Ingin mencuba chassis RX ini sebagai project cars ya. Jadi jika anda tahu atau ingin menjual RX bajet ni, tak bersalah. Ni cuma nak body dan ada geran, cukup itu je. Sebab ni nak build up daripada ground lah. Kalau boleh, misalnya kalau katakan anda ada kereta tersandai, bolehlah jumpa Jai ni, bincang harga berapa. Mungkin itulah dia peluang untuk anda untuk melepaskan RX anda yang anda malas nak bela ke kan. Saya tahu ada banyak, ada je rakan-rakan yang apa ni, yang nak jual RX dia sebab tak tahan nak bela kan. Okey, apa lagi topik saya nak borak? Topik saya nak borak ni ialah kemarin saya bawa 3 sim racers tau. Maknanya sim racers ni budak-budak yang main game lumba kereta. Walaupun saya gelarkan mereka budak-budak, tapi usia pun tak ada budak-budak, 30 tahun jugalah mempunyai. So dia orang ada Delica lah, memang menggunakan manual lah. Jadi dalam game dia orang macam biasa dalam game, main game iRacing. Jadi saya cuma nak buktikan sesuatu di mana simulator iRacing tu boleh melatih si pemainnya untuk drive secara natural sewaktu track day. Dan kemarin sewaktu Todak Motorsport, 2 orang ni bawa lah, Farid dengan Ilham. Jadi orang ni memang gamers lah. Memang jarang lah dapat terutamanya Ilham pertama kali turun track day, pertama kali turun lintas Sepang, dan hanya menggunakan pengalaman memandu dalam S1 Corsa sahaja. Kalau tahu S1 Corsa tu dia ada track Sepang kan dengan R-Factor. Jadi pertama kali turun dan cuba bawa 5 lap, tak silap saya, dia dapat clock 2 minit 54 tau. Jadi seorang lagi gamers, nama dia Farid, dia paling laju lah, 3 minit 53. Tadi 3 minit 54, Farid clock 3 minit 53, 1 saat lagi cepat. Mungkin Farid boleh clock 3 minit 51 kalau tiada gangguan trafik lah malam tu. Jadi sebenarnya bukan nak cerita siapa laju, nak ceritanya sebenarnya mereka boleh drive dalam trafik yang sangat sibuk dengan kereta-kereta yang laju gila, dan boleh clock 10 saat lagi laju dari saya. Bukan 10 saat, saya clock 4 minit 10.
hampir 17 saat lagi laju daripada saya, sebab saya bawa biasa je, tak hujan kan. Macam saya tak boleh cerita lah, saya memang dah veteran track day lah, dah biasa lah. Ini orang yang pertama kali ni dah biasa main game dah 5 tahun main game kereta, 5 tahun ke 4 tahun macam tu lah. Dan mereka ni diberi peluang memandu, akhirnya mereka boleh clock timing lagi laju dari saya, dan tak jauh beza 354 dengan 353. Yang 354 tu tak push pun, bawa relax je, sekadar untuk belajar memahami karakter kereta, litar. Dan malam tu basah, hujan lebat, sepetang tu memang basah. Jadi saya pula bagi mereka drive kereta yang agak purba, tak ada bantuan langsung, tak ada ABS, tak ada traction control, tayar semi-slick, tak ada power steering, lepas tu enjin tak berapa power pun. Hampir 17 saat, 16 saat lagi laju dari saya. Tuan punya kereta lagi laju. Saya tak pernah merasa bawa 4 minit kita tu. Itulah dia. Maksudnya skill yang mereka timba, yang mereka pelajari sewaktu berlumba. Dia orang ni kalau sebut main sim racing, memang juara lah. Memang juara, memang sentiasa. Kalau ada kategori amateur pro, dia orang duduk kat pro. Dekat pro pun dia orang duduk dekat top 10 pro tau. Katakan pro tu 30 orang, dia orang ni duduk kat sekitar top 10. Memang laju lah, senang cerita. Dipanggil gelaran yang kita orang panggil alien. So bila ada orang kata, alah, orang main game ni kalau dibawa pergi main litar betul, bukannya dia orang boleh bawa. Jadi saya nak sanggah mematahkan teori tersebut, yang mereka ni boleh turun ke track menggunakan ilmu yang dia orang belajar cuma di simulator sahaja. Sebab dia orang ni adalah orang yang bajet, tak ada banyak duit, yang boleh pergi boleh turun track day banyak kali. Jadi itulah peluang. Jadi saya sewakan kereta saya kat mereka, dan mereka mula-mula takut-takut jugalah kan, takut. Tapi saya lepaskan, dia orang bawa setiap orang tu bawa 2 orang, lepas berdua-dua. Dan kita orang guna satu produk daripada Oregon Engineering untuk buat GPS timing. Mega 353, 354. Saya mimpilah nak cecah bawah 4 minit. So dia punya transition tu smooth. Menggunakan simulator boleh je turun track, boleh je jadi instrumen untuk melatih membawa kereta dalam track day, dalam trafik yang tinggi, dan sambil clock timing yang pada saya agak membanggakan lah. Jadi tak perlu nak membazirkan banyak benda. Dengan menggunakan simulator, ada skill membawa dalam simulator, benda tu boleh ditransform. Dan saya ingatkan kali orang ni mesti ni, lepas ni mesti komplain bahayanya trafik lah, tak boleh, mungkin tak habis satu lap. Tapi tidak, sangkaan saya jauh meleset. Setiap seorang boleh pergi 5 lap dengan trafik yang sangat tinggi, masuk balik pit sebab engine problem je. Engine brake dia panas, jadi dia tak ada brake, jadi agak berbahaya. Saya cakap memang kalau tak ada brake, start masuk pit. Dia pun ikut cakap saya lah, bila tak ada brake dia okey lah masuk pit. Sebab kereta saya tu tak larat nak pergi jauh. Kalau kereta tu stabil, boleh pergi jauh, mau setiap orang 10 lap dan enjoy tanpa rasa takut. Jadi itulah dia hasil berlumba secara online di competitive level tau, di level tertinggi, di mana semua pelumba dia memang veteran sim racing. Jadi dia orang tahu macam mana nak placing kereta, macam mana nak deal dengan traffic. Sebab benda tu tak boleh diajar, benda tu kena by experience. Kalau katakan anda tak ada simulator, secara yang terbaik ialah membeli sebanyak mungkin track day session untuk tahun tersebut. Tahun ni adalah 5, dan beli 5 dan anda terpaksa belajar deal dengan traffic secara real life. Yang mereka ni tak payah, mereka ni deal dengan traffic, iaitu manusia juga, tapi secara virtual. Sama je sebenarnya. Jadi itulah yang saya nak buktikan menggunakan simulator ni. Tapi dengan syarat iRacing lah. iRacing dia mengajar kita berlumba dengan manusia. Jadi kita turun dekat track Sepang tu pun, yang bawa tu pun manusia, bukan robot. Jadi kita tahu how the reaction, bagaimana cara mereka memandu, dan juga dibantu oleh
sebab mereka dah hafal lintas Sepang kan, sebab kita ada R-Factor 2, kita ada Assetto Corsa, dan dah sentiasa buat perlumbaan liga dalam tu dan dicampur pula dengan pengalaman berlumba dengan manusia di dalam iRacing. Dan akhirnya last week kemarin lah saya berjaya membuktikan teori yang sim racer ni boleh je turun track day tanpa banyak kos. Itulah yang saya nak sampaikan. Maksudnya dia orang boleh belajar melalui, jadi orang yang macam ni maksudnya simulator boleh melatih dia orang berlumba dengan katakan berlumba di iRating 1500, 1800, 2000. Jadi katakan dah setahun berlumba dalam iRacing, katakan tiba-tiba nak turun track day, benda tu boleh jadi anda punya cikgu untuk melatih anda bagaimana nak deal berlumba dalam trafik. Sama je sebenarnya. Jadi sebelum ni saya sebut secara teori kan, dan saya tak boleh jadikan diri saya sebagai bahan pengukur sebab saya dah selalu turun track day. Jadi saya gunakan mereka ni sebagai bahan pengukur sebab Ilham ni tak pernah turun track day. Dan Farid pun jarang turun track day, jarang dapat peluang turun track day. Jadi mereka ni jadi bahan pengukur saya untuk membuat penilaian yang simulator boleh digunakan sebagai learning tools lah. Dia bukan sekadar racing kat game, tapi tak boleh carry forward ke track day. Alhamdulillah benda tu berjaya dibuktikan. Jadi kalau katakan anda nak mencontohi mereka ni, jadi boleh start membeli set simulator dan subscription iRacing yang basic sahaja dulu. Jadi benda ni tak ada dibuktikan. So itu sajalah konten daripada saya hari ini. Saya sangat happy bila tengok dia orang confident membawa kereta Volvo saya dalam track. Jadi next session mungkin saya bawa lagi banyak sim races. Ada lagi sim races saya nak bawa tanpa perlu training, sekadar knowledge mereka dengan syarat iRating mesti melebihi 3,000 ke atas baru saya berani bawa lah. 3,000 ke atas dan ada kemahiran kemahiran menggunakan game manual lah. Kalau 3,000 ke atas tapi tak pandai guna manual, serupa tak payah. Sebab Volvo saya engine manual kan, ya, transmisi manual. Okey, sampai di sini saja konten kita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.